Perkahwinan aku dengan suamiku tidak direstui oleh isteri pertamanya. Aku baru saja sedar perkahwinan kami dirahsiakan dari pengetahuan isteri pertamanya. Apabila dia tahu aku berkahwin dengan suaminya, dia datang menemui aku. Apalagi, aku dimaki, diherdik dan dikata macam-macam sehingga aku tidak sanggup mendengarnya. Aku sedar jika aku melawan cakapnya, dah tentu pertengkaran itu menjadi semakin besar dan mungkin akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Pada masa yang sama, aku berharap suamiku akan segera datang bagi meredakan peperangan yang sedang berlaku ketika itu. Ya, dia datang tak berapa lama selepas tu. Apalagi, isterinya membentak-bentak, menyumpah-jumpah sambil meminta dia membuat pilihan. Pilihannya adalah sama ada memilih aku atau memilih isteri pertamanya itu. Akhirnya, selang beberapa hari sejak kejadian itu, suamiku telah memilih isteri pertamanya dan akan membebaskan aku sebaik sahaja aku melahirkan anakku. Aku sedang mengandung 4 bulan ketika itu. Aku hanya menangis dan menangis apabila mendengar perkabaran itu. Apakah semua ini harus berlaku ketika aku mengandung kerana aku amat bimbang akan terjadi sesuatu ke atas kandunganku? Ini kerana fikiranku amat tertekan dengan keputusan suamiku ketika itu. Episod pilu sudah mula melanda dalam kehidupanku. Aku sudah tidak dipedulikan lagi oleh suamiku. Aku seolah-olah ditinggalkan terus, tanpa bertanya khabar berita. Makan minumku tak dihiraukan, apatah lagi mahu bertanya khabar. Mujurlah, Alhamdulillah, aku masih mempunyai ayah dan ibu. Merekalah tempat aku menumpang kasih sayang dan sebagai teman yang berada di sisiku. Ibu dan ayah sangat mengambil berat tentang diriku. Lebih-lebih lagi, kandunganku. Mereka mula sedar apabila kesihatan bayi yang sedang aku kandungkan itu mula terganggu. Pembesarannya agak perlahan sehingga aku telah diberi nasihat oleh doktor untuk menjaga kesihatan diriku. Jangan terlalu memikirkan perkara lepas yang telah pun berlaku. Namun, nasihat doktor itu telah gagal aku sempurnakan. Mana mungkin aku dapat melupakannya kerana kejadian itu berlaku tanpa kerelaan diriku. Sesiapa pun dah tentu tak dapat menerima situasi itu kerana ada jalan yang terbaik selain maki hamun yang aku terima.
Hari-hari yang aku lalui penuh getir, bagai meredah ranjau-ranjau yang penuh dengan duri. Tapi, aku terpaksa melaluinya kerana aku perlu hidup, apatah lagi demi kandunganku. Aku tidak mahu apa-apa berlaku terhadap kandunganku kerana aku sangat sayangkan zuriat yang akan lahir ini. Apa sahaja nasihat doktor aku mula turuti, dan pemeriksaan berkala sering aku hadir tanpa gagal. Akhirnya, anakku terus membesar walaupun terdapat beberapa masalah yang menjejaskan kesihatan diriku dan kandunganku. Akhirnya, detik-detik sebegini amat dinantikan oleh insan seperti aku. Detik-detik inilah saat-saat menantikan kelahiran seorang bayi. Perasaan aku bercampur baur ketika itu. Aku rasa amat gembira kerana aku bakal bergelar ibu. Namun begitu, rasa cemas tetap meruntun kalbu. Adakah aku mampu melahirkan dia dengan selamat atau akan berlaku sebaliknya? Perasaan sedih tetap membaluti hati kerana saat-saat itu sepatutnya suamiku berada di sisiku. Tetapi semua itu sudah tentu hanya mimpi. Pagi itu ketika aku di tempat kerja, aku rasakan sesuatu kelainan telah berlaku terhadap diriku. Seolah-olah semakin kuat meronta sehingga aku tidak mampu bertahan. Aku lemah dan tiba-tiba aku rasa kelainan, seolah-olah dah dekat Dani nak bersalin. Aku tidak berlengah lagi. Majikan tempat kerjaku telah menelefon ambulans untuk menghantar aku ke hospital. Setelah tiba di hospital pada ketika itu, pada mulanya aku ditempatkan di wad biasa. Tak lama aku di situ. Selepas menjalani pemeriksaan, aku dimasukkan ke bilik bersalin. Jururawat yang menolak aku ketika itu memaklumkan kepadaku yang aku tidak lama lagi akan bersalin. Dia meminta aku untuk terus berselawat, berdoa, semoga dipermudahkan segala-galanya. Pada ketika itu, aku rasakan perutku semakin sakit dan seolah-olah tidak mampu untuk aku menahannya. Jururawat terus meminta aku untuk terus bersabar, memohon doa pada Allah untuk dipermudahkan dan banyak-banyak mengucap sayang, 1000 kali sayang. Aku cuba bermati-matian, namun aku tidak berupaya. Pandanganku menjadi kabur. Suara-suara jururawat yang sedang memberi semangat kepadaku semakin jauh dan terus hilang dari pendengaranku. Akhirnya, aku tidak tahu dan tidak sedar apa yang sedang berlaku ketika itu. Betapa agungnya cintamu.
Bila aku sedar, aku sudah berada di wad biasa dengan anakku berada di sisiku. Dia dilahirkan melalui pembedahan. Ketika inilah aku merenung anakku. Bermacam-macam perasaan bermain di fikiranku pada ketika itu. Aku gembira. Aku bersyukur kerana sudah memiliki seorang anak yang diidam-idamkan. Dan aku dah pun bergelar ibu. Namun begitu aku tetap bersedih kerana suamiku tiada di sisiku pada ketika itu yang aku sangat-sangat perlukan. Berjuraian air mata memeluk anakku sambil aku menahan kesedihan. Aku meratap sendiri sambil mengenang nasibku yang sudah ditinggalkan. Inilah detik-detik yang aku tak sanggup lalui. Walaupun aku memiliki seorang insan yang baru hadir dalam hidupku, namun aku kehilangan suami yang pernah berjanji dahulu ingin sehidup semati dengan aku. Itulah lapasnya dulu. Tetapi semua itu janji tinggal janji. Semua tragedi itu terus menghantui fikiranku dan kesihatanku semakin hari semakin terganggu. Kesihatan anakku juga mengalami nasib yang sama. Menurut doktor yang merawatnya, paru-paru anakku mengalami jangkitan kuman. Aku menangis mendengar perkabaran itu sehinggalah aku dipisahkan untuk seketika dengan anakku. Dia dimasukkan ke bilik khas yang aku hanya mampu lihat dari jauh sahaja. Dengan kudratku yang tidak berupaya, aku hanya mampu menahan sebab. Aku menangis dan terus menangis sambil memikirkan nasib anakku. Ya Allah, selamatkanlah dia. Selamatkanlah anakku. Dialah satu-satunya permata hatiku, ya Allah. Janganlah kau ambil dia dari sisiku. Padamu aku bermohon dan berserah, ya Allah. Akhirnya, anakku telah disahkan meninggal dunia. Ya Allah, aku tidak sanggup kehilangan dia. Apatah lagi baru sekejap sangat dia bersama-samaku, ya Allah. Aku tatap wajahnya sedalam-dalamnya. Anakku, Tuhan hanya meminjamkanmu untuk ibu hanya seketika. Kini dia mengambil kembali dirimu. Oh Tuhan, aku reda dan pasrah dengan kehilangan ini. Dan aku memohon kepadamu, ampunkanlah dosa-dosaku. Berikan aku kekuatan dan semangat, ya Allah, dalam mengharungi keadaan yang sukar ini, ya Allah. Wahai anakku, nantikan ibu di pintu syurga.